Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 15 Februari. Jabatan Kehakiman Mahkamah Anak Negeri Sabah bakal ditubuhkan tahun ini. Penubuhan jabatan itu satu transformasi bagi memartabat Undang-Undang Adat Anak Negeri sekaligus memberikan imej berprestij dan berkaliber kepada ketua-ketua adat di mahkamah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri turut diutamakan dengan penubuhan sebuah jawatan kuasa khas melalui Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah bagi menggubal pindaan dan semakan enakmen dan ordinan berkaitan. Ia bagi menaik taraf sistem kehakiman Mahkamah Anak Negeri yang setaraf dengan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Datuk Haji Ji berucap merasmikan penangguhan kursus transformasi kepimpinan ketua-ketua adat cemerlang di Tuaran. Kursus dihadiri 258 ketua-ketua adat, 20 ketua anak negeri, 40 wakil ketua anak negeri, 194 ketua kampung dan seorang ketua masyarakat Cina. Impian memiliki kediaman sendiri menjadi nyata bagi 6 keluarga yang terpilih mendiami rumah yang dibina menerusi program perumahan rakyat termiskin PPRT di Kampung Karangan Beaufort. Projek rumah PPRT ini dilaksana Giat Mara dengan kerjasama kerajaan negeri. Saya sebagai penerima rumah PPRT ini saya berasa gembira lah. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih teramat amat. Saya amat berbesar hati lah. Hari ini saya mendapat kunci rumah. Tanda kerajaan prihatin kepada kita semua. Saya sangat gembira kerana telah mendapatlah rumah PPRT dari bertahun-tahun sehingga kinilah tersedianya rumah yang macam ini. Adul Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, kerajaan melalui pelbagai agensi akan terus komited membantu lebih ramai keluarga khususnya di Dun Lumadan yang memerlukan rumah PPRT. Ini kita yakin mereka yang menerima rumah ini yang kita dimaklumkan oleh peserta tadi sehingga 17 tahun menanti rumah ini. Bukan jangka yang pendek, jangka yang begitu panjang. Pada 2022, Dun Lumadan menerima 11 rumah baharu PPRT dan 29 rumah yang dibaik pulih oleh Giat Mara. Manakala tahun lepas, Dun Lumadan menerima 5 rumah baharu dan 47 rumah yang dibaik pulih. Kerjasama erat semua pihak termasuklah RTM Sabah antara penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan sambutan Tahun Baharu Cina di PITAS. Penganjuran selama 16 hari itu bakal dimasukkan dalam World Kings Book of Record sebagai penganjuran festival paling lama di dunia. Pada 2016, festival tersebut direkodkan dalam Malaysia Book of Records untuk penganjuran selama 168 jam. Seterusnya, Asia Book of Records pada 2019 dengan kejayaan penganjuran selama 8 hari dan 8 malam. Festival ini mengangkat Kampung Selimpun Laut, mengangkat daerah PITAS, mengangkat negeri Sabah, mengangkat negara Malaysia ke peringkat dunia. Satu-satunya di daerah PITAS. Jadi pada saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada kerajaan negeri, berterima kasih kepada pejabat daerah PITAS, berterima kasih kepada semua suku kaum. Kali ini, Sabah FM menerusi Ging Bubut turut memeriahkan festival dengan mengambil peluang bertemu peminat Sabah FM di bahagian utara Sabah ini. Alhamdulillah jugalah ya kerjasama yang diberikan oleh rakan-rakan penganjur untuk keberadaan DJ Sabah FM untuk bersama dengan mereka, dan inilah sebenarnya yang kami inginkan. Bukan saja kami berada di studio untuk menyampaikan maklumat dan juga menghiburkan para pendengar, tapi kami ingin bersama dengan mereka. Penjara Lahad Datu yang baharu bakal disempurnakan perasmiannya oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin pada September depan. Penjara berkenaan telah mula beroperasi Oktober tahun lepas dengan kapasiti 1,500 penghuni. Perkara ini dimaklumkan Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Timbalan Komisioner Penjara Nora Musa selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Tun dan Topuan Haja Dr. Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan hormat kepada
Tuan Yang Terutama Tun untuk memaklumkan berkenaan dengan pengurusan penjara seluruh negeri Sabah dan juga membuat jemputan untuk perasmi menjadikan Tun sebagai perasmi untuk penjara Lahad Datu. Terdahulu Tun Johar menerima kunjungan hormat Panglima 5 Division Major General Datuk Malik Razak Sulaiman bagi memperkenal Panglima-Panglima Formasi Naungan 5 Division, iaitu Brigadier General Muhammad Sabirin Muhammad Yusof yang mengambil alih pemerintahan 5 Brigade, Brigadier General Hashim Osman mengambil alih pemerintahan 13 Brigade dan Colonel Muhammad Imran Ibrahim sebagai Komander Artileri Division 5 Division. Proses pengiraan 918 peti undi melibatkan 98,669 pengundi warga Indonesia berdaftar bagi pemilihan umum Indonesia Pemilu 2024 berjalan lancar di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Hampir 2,000 pegawai bertugas dalam proses pengiraan undi. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Kota Kinabalu Marwan Wardana berkata, bagi memastikan keadaan sentiasa terkawal, pengiraan dibahagikan kepada 2 sesi dan akan diselesaikan dalam tempoh 24 jam. Harus dihitung sampai selesai dengan waktu yang 24 jam sejak 1 jam ditutupnya tempat pemungutan suara di Indonesia. Artinya di Indonesia pukul 1 siang ditutup, akhirnya kita 1 jam setelahnya adalah pukul 2 kami memulai. Dengan persiapan tadi kami mulai tepat 2.30 dan sampai selesai kami kasih waktu hingga 15 Februari pukul 12 siang. Kurikulum dalam dunia digital masa kini, benarkah ia masih dilihat relevan atau adakah pelajar sekarang masih lagi berminat dengan kurikulum terutama golongan introvert? Ikuti kupasan yang disediakan wartawan Alicia Ornella Michael. Sememangnya usaha membentuk kecemerlangan pelajar seimbang meliputi semua aspek telah dipikul sepenuhnya kerajaan bermula sejak prasekolah hinggalah ke peringkat menara gading. Namun ada dikatakan pelajar terutamanya generasi celik IT masa kini dikatakan kurang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti luar. Bagaimanapun, Universiti Malaysia Sabah UMS menampilkan pandangan berbeza. Melalui Karnival Kurikulum Universiti Malaysia Sabah Karkums dengan tema kebudayaan dan tradisional jelas mendapat sambutan hebat, diyakini menjadi medium membentuk pelajar untuk lebih berkarya, kreatif serta inovatif. Ini juga merupakan satu peluang untuk mereka mencungkil bakat dan menunjukkan potensi mereka dalam pelbagai bidang. Jadi saya ingat mahasiswa-mahasiswi telah mengambil kesempatan yang sebaik mungkin pada hari ini, seperti yang boleh kita lihat dengan busana tradisional masing-masing, menunjukkan bakat dan mengetengahkan latar belakang budaya mereka masing-masing. Apa sebenarnya yang kami harapkan daripada Karkums ini adalah untuk melatih pelajar lebih berketerampilan, bukan saja dari aspek akademiknya tetapi secara holistik. Karnival Kokum memang harus dilaksanakan dan diteruskan pada masa akan datang dalam usaha kita untuk menggilap kualiti pelajar yang berperibadi dan mempunyai pembangunan sahsia yang baik. So di sinilah medium dia di dalam Karnival Kurikulum UMS. Banyak yang kami telah pelajari pada selama 14 minggu itu, termasuklah cara berlakon, riak wajah, emosi, tubuh badan. Saya dapat keluarkan semua apa yang saya telah pelajari selama 14 minggu itu di dalam Karnival Kokum ini. Saya tidak pernah menari sebelum ini dan tiba-tiba saya menari di pentas yang di mana ramai orang yang melihat. Karnival ini memang perlu diteruskan sebab dia memberi peluang kepada pelajar terutamanya mengetuai sesuatu program itu tanpa perlu orang atasan yang buat. Dia orang hanya perlu merujuk tapi dia orang yang melaksanakan. Jadi ini memberi peluang dari segi membina keyakinan dan soft skill pelajar-pelajar UMS. Saya sebelum ni bukanlah seorang yang mudah untuk bercakap depan khalayak ramai, tapi alhamdulillah sekarang ni selepas berkali-kali latihan dapatlah improvement demi sikit lah.
Benarlah pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya, tetapi kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya adalah bidalan yang kena dengan penentuan mentaliti para graduan untuk mereka merangkul kejayaan bukan sahaja dalam bidang intelek tetapi juga dalam bidang kokurikulum kelak. Elisha Ornella Michael, RTN. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.